Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alamak, Kak Yun kena bantu dah rasanya. Nanti lepas tu Kak Yun duduk sebelah ni, Kak Yun kemaskan sebelah ni, Kak Yun pegang mic pegang mic pula, pegang handphone. Kalau tidak Ustazah tak boleh nak buka kitab, sahabat-sahabat. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustazah live daripada atas bas, daripada Taman Keramat Permai, Kuala Lumpur, jam 7.06 pagi tadi. 7.06 pagi tadi kita bergerak. Kemudian sekarang sudah sampai hentian sebelah Tanjung Malim, dan kita meneruskan ke RTC Gopeng untuk mengambil 4 orang daripada sahabat Latahzan kita di sana. Kemudian kita meneruskan perjalanan ke Yan, Kedah, insya-Allah. Okey, ahlan wa sahlan. Orang atas bas pun menonton. Hanisa Syafi'i, sabar je lah. Okay, angkat tangan Hanisa Syafi'i, orang atas bas boleh kenal. Hanisa Syafi'i ni nama Facebook anak dia, tapi Kak Hasnah guna. Suaminya sebelah pun follower Latahzan juga. Sabar je lah. Okay, siapa nak kenal Hanisa Syafi'i tu dia? Angkat tangan, angkat tangan. Kak Hasnah beserta dengan suaminya orang Kelantan, makin akak kedut sampai puah. Okey. Alhamdulillah. Wagi Nasikun, Fatimah Omar. Siapa pula suara saya dekat belakang tu? Siapa yang buka handphone tolong slowkan suara dengan suara Ustazah atas bas je. Dah atas bas tu dengar lah suara Ustazah atas bas. Ustaz kata jangan tamak, yang live pun dengar, yang kat belakang pun dengar. Kalau tak pandai, macam mana pula aku nak tutup suara dia ni? Pas dekat Adib, insya-Allah Adib tahu. Nak tutup volume dia. Kadang-kadang comel acik-acik ni. Tengok Ustaz tak perasan Adib ada. Masa Ustazah sebut nama anak dia Adib tadi, Ustaz kat bawah lagi. Okey, Mak Zunaiza Ahmad, Masya Allah, sangat-sangat berkhidmat menyambut kedatangan kami ke Menara Al-Ustaz. Terima kasih. Okey, Nur Siah Kardi, Wagi Nasikun, 2 kali kedua sebut ni. Uwais Al-Qarni, Melati Sekandar, Mariah, Nur Alis. Nur Alis ni Kak Habibah Rasul sedang busy jadi accountant Ustazah Zai dengan Yun Taslim. Sekejap kita suruh Kak Yun ke belakang kenalkan nama-nama Facebook sahabat Latahzan. Masya Allah, ada Arif Al-Marbuki. Okay, dia kata dia suka sangat dengan kuliah. Ni lelaki-lelaki qawam ni, Masya Allah, tabarakallah. Liza Osman, 50 stars, thank you. Roza Harun. Sekejap saya nak buka kitab. Kita tunggu Kak Yun kita free untuk kita tak nak orang kira duit seorang-seorang sahabat. Orang kira duit mesti berdua. Kan seorang-seorang dia masuk poket pula. InsyaAllah bukan anak-anak Latahzan dah, tapi kena ada saksi. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anis Manis Ahmad, Wan Murni, Zailan binti Muhammad, Azlina Amir. Azlina Amir kata terkejut Kak Yun. Okey, Halimah Hab, Nuriyat. Okey, Hafizah Wagiran, Syakir Humaira, Halifah binti Mat Daud. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih yang setia menunggu live Fasabrun Jamil pada hari Selasa pagi. Walaupun terpaksa bergegar-gegar perjalanan kami ni, doakan insya-Allah semuanya baik-baik belaka, cuaca cantik, Allah izinkan semua dalam keadaan selamat. Paling pentingnya beroleh berkat insya-Allah. Terima kasih kerana berkat doanya anda semua. Program hari ini berlangsung, berjalan, dan sesiapa yang rasa macam teringin nak bersama-sama tapi tidak ada kemampuan daripada pelbagai segi, percayalah niat-niat dan doa-doa anda ketika mendoakan kami diaminkan oleh para malaikat Allah. InsyaAllah Allah akan gantikan dengan rezeki yang berbeza, tapi cukup memberi bahagia insya-Allah. Terima kasih Hasrina Abdul Majid, 300 stars. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya tolong pegangkan handphone, kata Hafizah Wagiran. Sabar je lah. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita mulakan dulu dengan doa ke Ustaz? Nak live dulu sekejap Ada orang sibuk nak live ni, tengok.
Sekejap ada orang. Nak pegang handphone kena ketuk bas dulu lah. Kenapa? Kena ketuk bas. Tadi dia pakai kopiah. Lepas tu bila nak berucap sebagai Azwan Ali, dia tukar topi. Calon apa? Calon terawal. Kita ada 2 orang driver. Okay, kita ada Mio. Okay, kita nampak kepalanya saja, dilarang untuk toleh ke belakang. Dan kita ada Pak Samad. Dan kita ada penyibuk. Orang bagi seat, dia nak duduk sembang dengan Pak Samad. Okey. Alhamdulillah. Okey, siapa sahabat-sahabat Latahzan atas bas ni kat tangan? Wah, kita lambai special untuk mereka. Masya-Allah. Nanti kita minta Kak Yun berjalan ke belakang. Tu sahabat Latahzan yang mana tu? Okey. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita mulakan dulu dalam keberkatan musafir ini dengan satu doa. Hadiahkan juga Al-Fatihah kepada orang-orang yang telah tiada di atas muka bumi Allah. Dulunya bersama-sama kita, sekarang ini telah tiada. Kita pasti menyusuli mereka. Siapa pun kita pasti sedang memohon keampunan Allah, sama ada dalam hidup atau mati. Semuanya dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat doa, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekejap Anda dengar tak suara Ustazah Ustaz? Ustaz tolong tunjuk. Ustaz kata view cantik ni, kabus. Okey. Cuba tengok cuaca, masya-Allah, kabus. So dengar tak suara Ustazah? Ustaz pegang handphone kat depan tu. Yang dalam bas memang ada dengar. Yang jawab memang ada. Astagfirullah. Aduh. Makcik. Oh, makcik. Atas bas kalau tak dengar memang tak tahulah ada apa. Kita tanya yang dalam talian. Ustaz tengok. Diorang jawab dengar tak Ustaz? Dengar. Aku tak jadi nak bercakap dah. Masya-Allah, tak tahu nak letak macam mana buku ni. Okey, diorang dengar Okey, Kak Yun boleh clearkan situ. Atau Kak Yun tolong bawa kenalkan. Okey, kita tengok muka seorang-seorang. So kalau diorang respon tak dengar, Kak Yun bawa balik handphone ke depan. Kak Biban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Atas bas kuat sikit lah, bagi semangat. Assalamualaikum. Dah makan macam-macam kuih pun tak boleh nak kuat lagi, nak kena babak sungguh. Okey, alhamdulillah. Malu nyampah Okey, harap-harap yang dalam talian mendengar sebab Yatin. Baik, terima kasih. Okey. Handphone biar Kak Yun pegang, sama ada Kak Yun nak tunjuk muka orang atas bas ataupun muka Ustazah nanti bila Kak Yun dah penat berdiri. So Ustazah teruskan saja pada pelajaran muka surat 109. Fasabrun Jamil bertajuk jatuh sejatuh-jatuhnya. Semalam kita belajar bab kecewa. Bila kita baca tajuk kita rasa macam down, macam negatif.
Macam apa hal pula dia bagi tajuk macam ni? Rupa-rupanya bila kita baca semalam ada ramai orang messenger Ustazah. Terima kasih Ustazah, tajuk yang sangat deep buat saya menangis depan handphone. Betul lah kan, kadang-kadang Allah seperti sengaja membiarkan hidup kita ni hancur berkali-kali hatinya. Rupa-rupanya saat kita dalam hancur dan hancur itulah kita benar-benar berpaut kepada Allah, tak mengharapkan lain dah. Rupanya cinta yang paling Allah dambakan di kalangan kita ini adalah cinta yang mengharapkan Allah semata-mata. Allah sedang latih hati kita, bukan berharap kepada makhluk tetapi berharap kepada Al-Khaliq. Subhanallah. Baik, muka surat 109, jatuh sejatuh-jatuhnya. Mungkin kita pernah berasa ingin jatuh sejatuh-jatuhnya ke dalam jurang. Kita ingin menenggelamkan diri sedalam-dalamnya ke dalam lautan. Kita ingin membenamkan jasad ke tanah dan tidak muncul lagi ke permukaan. Kita ingin mati sahaja, tidak mahu hidup. Justru kita berasa hidup begitu menyukarkan. Kadang-kadang memang bila kita rasa macam-macam masalah, kita rasa down sangat-sangat, inilah yang kita rasa. Apa guna lagi dah hidup? Lebih baik kita jatuh sejatuh-jatuhnya. Guna hidup pun macam tak ada makna lepas satu-satu ujian. Sahabat-sahabat, mudahnya kita untuk menyalahkan begitu begini. Sedangkan Allah suruh kita sebagai satu sunnahnya juga adalah bermuhasabah, hisab tentang diri kita sendiri. Bila kita sibuk menghisab tentang orang lain, kita memang penat. Kenapa orang tu buat jahat kat aku? Kenapa orang ni tak baik dengan aku? Kita memang penat sebab kita tak dapat jawapan. Kadang-kadang jawapannya adalah hati. Saya mengulang apa yang Ustaz saya memang terkejut. Pengerusi masjid surau kami, pengerusi penduduk, jiran kami yang sangat baik, nak naik atas bas semata-mata melafazkan apa yang disebutkan tadi. Saya dapat mesej pagi-pagi tu, memang saya senyum je, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab bas atas nama Al-Fawaz. Awal lagi dulu saya sebutkan, bukan semuanya orang senang. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi bila kita nampak maksud kecemerlangan, kejayaan, kita tak dambakan dunia semata-mata. Kalau kita dambakan kejayaan dunia semata, yang cakap tak dengar. Okey, terima kasih Kak Yu, tukang pegang handphone. Sahabat-sahabat yang dalam talian, tolong bantu doakan sahabat saya yang saya sayang kerana Allah jaja last minute tak dapat join sebab demam panas, tak sihat. Jadi bantu jaja dengan doa, insya-Allah segera sembuhnya, sihat insya-Allah, amin. Lalu saya minta Kak Yu naik untuk khidmat. Alhamdulillah. Sebenarnya ramai yang kalau ada yang cancel, tolong. Tapi Ustazah kena tengok khidmat dengan Ustazah. Sebab orang pergi nak berehlah sahabat-sahabat. Bukannya semua senang-senang yang tak biasa tu, jap suruh sana, jap suruh sini. Kan Ustazah kalau boleh buat semua, Ustazah tak minta tolong lah. Ni nak pegang kitab lagi, nak pegang handphone lagi, acannya. Memanglah kena minta tangan Kak Yun. Kan acannya. Okey. Baik. Satu hal yang perlu kita tahu dan sedar, ada kala kita memang perlu jatuh, memang perlu kecewa, bahkan lagi dan lagi. Masya Allah. Inilah maksud pelajaran semalam. Hancur berkali-kali. Ramai sangat yang tulis balik dalam Facebook dia. Kadang-kadang Allah memang sengaja nak tengok kita ni, bukan zalimnya Allah, tapi Allah sedang melatih kita. Jatuh berkali-kali, kita dah ada teknik. Contohnya mokcik-mokcik yang sakit lutut lah. Kan sakit lutut, kalau dia jatuh, kita nak bangunkan dia, oh jangan Ustazah, Acik tahu cara nak bangun macam mana. Sebab apa? Sebab dia dah biasa. Macam mana alignment dia, nak tarik handbrake dia tahu dah. Tapi kalau kita yang angkat, kadang-kadang boleh masuk hospital sebab salah cara kita angkat tu. Sebab apa? Sahabat-sahabat dah banyak puluh tahun dah dia hidup. Dia tahulah kalau jatuh macam ni, kaki dulu ke lutut dulu ke, dia tahu macam mana cara nak bangun. Subhanallah. Allah Maha baik, mengajarkan kita dalam kehidupan ini. Memang ada jatuh, memang ada kecewa, bahkan lagi dan lagi. Mungkin pernah ada suatu keadaan yang membuatkan kita berasa murung, tidak mahu hidup. Murung, tak mahu hidup. Semalam ada orang komen kan, masa kita sedang live, saya pernah kemurungan sampai tak nak keluar rumah.
Sedihnya manusia macam ni, sahabat-sahabat. Jom kita betulkan hati. Sebab semalam berkali-kali Ustazah sebut, bila kita dalam murung, kita merajuk dengan Allah, yang ambil alih tempat itu adalah Iblis. Iblis rasa menang. Yes, dia dah dengar cakap aku dah ni. Sedangkan kita hanya nak ikut apa yang Allah perintah pada kita. So siapa yang salah bukan Allah, tapi silapnya kita tak betul-betul bersandar dan beriman kepada Allah. Mungkin pernah ada suatu masa dengan sekelumit masalah yang begitu hebat, sehingga kita tidak berupaya lagi membendung air mata. Tumpah air mata kita, pecah empangan air mata kita. Masya Allah, menangislah. Menangislah sahabat yang diuji Allah. Menangis itu tak salah. Air mata itu satu anugerah. Namun percayalah, yang semua itu terjadi bukan bererti Allah tidak sayang kita. Semua itu terjadi bukan bererti Allah tidak sayang kita. Allahumma salli ala Muhammad. Sungguh sangat dah, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya ingin mengajar kita supaya lebih kuat dan menjalani setiap detik kehidupan yang ternyata begitu berat. Hidup ini berat. Kita pun tahu Allah pikulkan kepada kita pelbagai. Kenapa ya Allah? Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang sunat, ada yang makruh. Tak boleh ke suka-sukanya aku je ya Allah nak hidup atas dunia ni? Ada orang yang hidup macam tu. Suka hatilah aku nak minum arak, aku nak berzina, suka hatilah. Allah biarkan dia, Allah biarkan. Maknanya boleh nak hidup macam tu, rasa ringan. Tapi apa nanti yang berat? Jiwa kita berat. Kenapa ya aku dapat segala-gala dengan yang haram ni, tetapi jiwaku merasa berat, rasa tak cukup, rasa tak tenang. Sebab bila kita rasa hidup kita beban, berat dengan masalah, kita kembalikan kepada Allah, pasti akan datang ketenangan jiwa, walaupun kita tak dapat kesenangan yang kita damba. Masya Allah. Sesungguhnya dia, yakni Allah, hanya ingin menyedarkan kita, tiada apa yang dapat memberi kita harapan apabila bukan kita yang mencari harapan itu. Satu-satunya harapan yang tidak akan pernah berakhir dengan kekecewaan adalah pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepadanya. Allah, sahabat-sahabat, meremang bulu roma saya. Rasa bergetar hati saya bila kita sebut satu-satunya harapan yang tidak akan pernah berakhir dengan kekecewaan adalah pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya kepadanya. Saya bagi contoh mudah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya berharap sahabat saya Jaja bantu saya, contoh dalam rihlah ibadah ziarah. Tapi saya selalu betulkan niat, hebat mana pun sahabat-sahabat khidmat yang bantu saya, dia bukan Tuhan. Bila-bila masa sahaja Allah nak ambil nikmat itu, Allah boleh ambil. So bila semalam Jaja, Ustazah, Jaja minta maaf tak boleh bersama-sama. Ustazah cuba sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak apa, rehatlah. Ustazah tak ada. Lah aku tak ada makan ubat kejap. Pergi juga, nanti kau sihat. Tak ada, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lagi-lagi perjalanan macam ni bukan melibatkan visa, tiket flight nak kena batal, Tapi kalau jemaah umrah saya contoh, Allah kak, demam macam mana tu? Demam biasa Ustazah, tapi anak tak bagi pergi. Saya akan kona cerita, kak, setakat demam dah check COVID memang okey, tak ada masalah. Sayang ni kalau last minute macam ni memang saya tak boleh bantu. Tiket flight burn, semua burn last minute. Sebab kita nak terbang dah petang ni, contoh. Tapi kalau dia dah kritikal, Ustazah nak suruh bawa ambulans, kapal terbang pun tak boleh masuk, kan? Dia maksud macam Jaja tadi, Ustazah relax je. Sebab Ustazah kata Allah tak izin. Jadi rehatlah. Awak dah khidmat dah sebelum ni beberapa kali, maka rehat dalam zikrullah, doakan kami. Jadi bayangkan kalau kita, lah matilah aku, macam mana semua kerja-kerja ni. Allah nak bagi pula, sahabat-sahabat dirahmati Allah, handphone Jaja ada masalah, tertinggal dekat DF pula semalam masa dia isikan gift ni. Jadi rupa-rupanya dia terlupa nak adminkan Ustaz Azwan, Ustaz Azai dalam grup. Saya risau kawan kita yang baru, yang ada seorang kawan kita doakan anaknya sembuh. Saya lupa tadi, sahabat kita pesan, Ustazah tolong doakan anak kepada sahabat kita yang kanser seorang lagi tu, kerana anaknya sakit. Jadi perkara-perkara macam ni semua atas kehendak Allah, izin Allah. Jadi takkanlah kawan yang kita biasa, pernah juga, saya rasa Langkawi juga kita pergi, jemaah kita, saya ingat lagi, kita sampai nak naik dekat feri, dia kena balik sebab abang dia meninggal. Masa tu ingat lagi kan, kat Euro tu masa tu.
Kan dia kena balik sebab abang dia meninggal. So dia reda sangat, tak apa Ustazah, dia balik seorang. Jadi maksudnya dia hanya settle di Kedah. Kami ada program di Matin kot masa tu, kita singgah Matin. Lepas tu dia sampai situ je. Lepas tu ustaz-ustaz dekat Matin hantar dia pergi ETS untuk balik KL. Sebab Alhamdulillah dapat menyantuni, dapat jumpalah jenazah abang tu meninggal. So dia tak dapat masuk ke Langkawi, dia halalkan semua. Jadi kawan sebilik dia tu macam, alah Ustazah, malam ni saya nak tidur dengan siapa kan. Jangan bersandar dengan siapa-siapa. Latih hidup ni sahabat. Walaupun kita ada suami, kita ada anak-anak, sebenarnya mereka bukan Tuhan kita. Anytime saja Allah boleh ambil kerana mereka tu hidup. Anytime je Allah boleh bagi mereka sakit. Anytime je anak yang bagi duit tiap-tiap bulan boleh ditarik rezekinya oleh Allah, lalu tak boleh bagi duit pada kita dah. So bila kita dapat nikmat, syukur sungguh-sungguh. Dengan nikmat itu kita gunakan untuk makin dekat dengan Allah. Tapi bila ditarik oleh Allah, jangan pernah menyalahkan Allah. Allah sedang latih aku ni. So kitab ni mengajar kita, Allah Subhanahu Wa Taala hanya ingin mengajar kita supaya lebih kuat dalam menjalani setiap detik kehidupan yang ternyata begitu berat. Sahabat-sahabat, dia hanya ingin menyedarkan kita, tiada apa yang dapat memberi kita harapan apabila bukan kita yang mencari harapan itu. Satu-satunya harapan yang tidak akan pernah berakhir dengan kekecewaan adalah pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kepadanya. Allah, Allah, Allah yang Karim. Indah sungguh bahasanya sahabat-sahabat. Bila kita dah capai dalam hidup kita ni, umur berapa pun, kita dah, ya Ustazah, hanya Allah, tak ada siapa dah boleh tolong saya. Maka berlakulah ujian apa pun, kita akan kuat. Orang pelik, duit tak ada dia ni, tapi nampak macam okey-okey saja. Dia ni diuji dengan macam-macam, tapi nampak dia okey-okey saja. Masya Allah, tabarakallah. Okay, sebab apa? Sebab bukan dia tak ada air mata dah untuk menangis, tapi sebab dia punya Allah yang sentiasa ada dekat dengan dia. Subhanallah. Apakah kita sudah berasa lebih tenang sekarang? Adakah terlalu ujian kita sehingga kita, adakah terlalu berat ujian kita sehingga kita memutuskan ingin jatuh ke dalam jurang? Serumit mana masalah kita sehingga kita memilih ingin tenggelam ke dasar lautan? Sesukar manakah hidup kita sehingga kita lemah pada keadaan dan hanya mahu meninggalkan dunia yang penuh kefanaan? Allah ya Karim. Kadang anak-anak kita balik sekolah kan sahabat, nangis hentak-hentak kaki, hentak-hentak kepala bagai ni, mengamuk tak tentu pasal apa ni. Rupanya dia punya pemadam kena curi dengan kawan dekat sekolah. Jadi kita nak kata apa, mak-mak kita dulu ngajar kalau anak lelaki jatuh, hero mak jatuh, bangun sendiri, orang hebat ni. Tu lebih membuatkan dia kuat berbanding, Allah nak mak nak menangis, Allah busyuk-busyuk lagilah dia menangis kan sahabat-sahabat. Sebab apa? Sebab kita nak bagi tahu, ajarkan mereka jatuh tu biasa, kena pedajai dengan orang tu biasa. Sebab hidup ni memang akan bertemu dengan orang baik, dengan orang jahat. Amboi Pak Samad gelap Ustazah cakap pedajai. Cina masuk Islam Ustaz Azwan kata sama je lah. Tu yang tak boleh live dengan Ustaz Azwan ni. Habis kacau. Nak baca 4 muka surat ni, terus lagi merajuk jadi 1 muka surat. Okey sahabat-sahabat rahmat Allah. Oi lidah, berhentilah cakap Kedah. Ni ada hakim 2 orang kat depan ni. Kalau mereka dengar salah, nanti mereka kata Ustazah Cina masuk Islam. Okay? Kita wajar berfikiran seperti itu. Tetapi yang tidak wajar adalah sedih, kusut berlarutan, sia-siakan waktu lapang. Ini tidak wajar. Ini tidak wajar. Bukan tidak adil kan? Ini tidak wajar. Maksudnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, rasa sedih tu biasa, rasa dikecewakan tu biasa kan? Tetapi jangan berlarutan, kusut yang berlarutan. Okay, kalau Ustazah rasa macam, lah bang, Jaja tak pergi, abang pergi je lah seorang dengan makcik-makcik tu, apa jadi sahabat-sahabat? Semua benda tak jadi. Lah bang, bas tak boleh masuk dalam padang, mesin ni pusing-pusing lengan, tumbuk muka dia sekejap. Contoh kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Takkan jadi apa? Subhanallah. Kelembutan akan dapat mengatasi kekerasan. Kasih sayang akan dapat mengatasi rasa amarah.
Ini yang sebenarnya subhanallah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, dalam keberkatan kita bermusafir dengan niat yang baik, destinasi yang baik, tujuan yang baik. Sahabat-sahabat yang dalam talian juga, berapa orang sekarang bersama-sama kita? 6. Oh, hampir 1000 orang juga dah. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, walaupun bergegar-gegar ni, anda masih istiqamah mendengar majlis ilmu, subhanallah. Saya sebenarnya betul bila saya nak pergi musafir, saya baru balik, saya memang tak sedap hati tinggalkan bapa saya. Macam itulah, sebab dalam keadaan yang semakin lemah, sangat-sangat uzur. Saya kesian adik saya kan, adik-beradik saya yang lain, saya kesian. Jadi saya mesti bayangkan kalau semalam bapa saya kata, "Bapa tak reda engkau pergi," maka saya akan sanggup tinggalkan 40 orang ni untuk tak pergi. Tapi alhamdulillah, kami dah biasa daripada zaman mak saya sakit dulu lagi. Saya minta juga restu keberkatan. Saya buat kerja ni bukan untuk berseronok-seronok. Mungkin orang nampak macam pergi holiday, tapi sahabat-sahabat, saya nak sebutkan bahawa ini semua demi ummah kerana Allah. Saya buat apa saja saya niatkan untuk almarhumah bonda saya. Saya buat apa saja saya niatkan untuk bapa saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kebaikan. Memang mustahil kita berdoa bagi gagah boleh berlari balik dalam usia yang dah hampir 90 tahun, tu mustahil. Tapi kita minta Allah bagi apa saja yang terbaik. Jadi dalam pada kita pergi, saya nampak bukan itu sebagai satu musibah, tapi saya pandang tu sebagai hikmah. Apa hikmah yang saya nampak? Kalau bapa aku sihat, aku rasa aku gelak pun dah tak ingat dunia dah, sebab tak ada masalah. Tapi bila dalam keadaan kita pergi ni ada sedikit kekangan, dia mengingatkan kita jangan seronok sangat. Jangan seronok sangat, bila-bila masa saja Allah boleh tarik. So sebenarnya apa saja dalam hidup kita ni sahabat-sahabat, kekangan itu sebenarnya bukan satu masalah, tapi sebagai satu cara Allah menarik kita untuk lebih dekat kepada Dia. Subhanallah, agar kita makin bersandar kepada Dia. Dalam pada kita menuju ke hadapan tempat destinasi kita, di belakang ustazah yang ditinggalkan, tetap ustazah pautkan kepada Allah, mudah-mudahan dalam jagaan Allah. So tawakal tu ala Allah. Apa saja yang berlaku, saya dah cakap dengan bapa saya, apa saja yang berlaku, reda saya nak pergi. Ya, bapa reda walaupun dengan air mata. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa saja berlaku. Sebab orang tua ni sikapnya tak ubah macam kanak-kanak. Dia takut ditinggal sendirian, dia takut tak ada teman. Pendek ceritanya, dia takut dia mati nanti kita tak ada di sisi dia. Saya cakap bukan semua itu sahabat-sahabat dirahmati Allah, tapi kepentingannya bukan bersama saat hidup, kepentingannya adalah bersama selepas mati. Dan kita bercita-cita untuk masuk ke dalam syurganya Allah sekeluarga, sejiran tetangga, seatas bas yang pernah rehlah sama-sama, kuliah, lebih 1000 orang hari ini. Mudah-mudahan Allah redha pada kita semua, insya-Allah. Cuba renungkan, nilai diri sendiri. Perkara yang kurang dimaksimumkan, perkara yang salah diperbaiki, perkara yang sudah berlalu jangan disesali, perkara yang paling menyakitkan jangan ditangisi. Allahu Akbar. Sekali lagi, perkara yang kurang apa? Kurang beribadah lah saya ustazah. Jom kita maksimumkan. Perkara yang salah, saya ada buat salah ni ustazah, diperbaiki. Belum terlambat sahabat. Perkara yang sudah berlalu jangan disesali. Perkara yang paling menyakitkan jangan ditangisi. Ialah menyesal saja tapi tak berubah pun. Apa maknanya? Maka yang paling menyakitkan jangan ditangisi. Justru apakah yang kita perlu buat? Semuanya jangan. Ustazah, apa yang kita perlu buat? Teruskan perjalanan hidup. Jalani setiap yang ada di hadapan kita. Ikuti sahaja aliran senario yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Subhanallah, Allah tak pernah silap membentangkan jalan di hadapan kita, tetapi kita yang tersilap memilih jalan. Tetapi pada akhirnya kita akan menyedari yang dilakukannya adalah yang terbaik untuk kehidupan kita. Allahu Akbar, kan? Last kita akan nampak juga Allah Tuhan. Akhirnya yang mana yang berseronok, berjimbah sana sini, membazir duit untuk itu ini, yang bermanfaat ataupun yang kita manfaatkan untuk jalan-jalan Allah. Sedangkan orang-orang yang berada di sekeliling kita hanyalah pelakon tambahan. Kak Yun pelakon tambahan pegang handphone hari ini.
Kan? Jadi kita nak faham macam tu lah. Kita tak boleh hidup seorang-seorang. Akulah yang hebat, akulah yang terbaik. Ternyata Ustazah Muzayyana kawan tangan kau dua je. Satu pegang mikrofon, satu pegang kitab. So satu lagi tangan pegang handphone, tangan Kak Yun. Sekian dimaklumkan. Okay? Bawalah watak kita dengan baik sehingga kita memahami setiap senario yang ditulis olehnya itu adalah kejadian yang terbaik. Apa saja yang Allah beri terbaik. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Cantiknya aturan Allah. Saya syukur dulu bila okey, bas tak boleh masuk kat Padang. Syukur. Kenapa syukur? Sebab cuaca tak hujan. Cari yang baik dulu sebelum kita nak kata sesuatu yang tak baik. Syukur cuaca tak hujan. Bayangkan bang jemaah kita macam mana kalau hujan nak pergi dekat seberang jalan. Contoh macam tu. So berlaku apa-apa cari yang baik dulu, baru kita dapat syukur. Kalau kita fokus kepada yang tak baik, kita akan terlupa untuk bersyukur. Sebab kita rasa kita seorang je yang bermasalah. Allahu Akbar. Apakah yang lebih buruk selain daripada perasaan putus asa? Membuat kita berfikir, syok kuliah macam ni sahabat. Kak Bip batuk Ustazah boleh dengar. Kalau Kak Bip batuk kat rumah depan handphone, Habibah Rasul, biasa kan sahabat kuliah kita, Habibah Rasul batuk kat rumah, Ustazah tak dengar. Sekarang ni Habibah Rasul sedang batuk dan ketawa, saya dengar. Okey, sekian diwaklumkan. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma salli ala Muhammad. So saya suka sahabat-sahabat. Ni antara sebab kenapa malam ni daurah di Menara Al-Ustaz. Sebab ketika saya berada di atas tu masa Ustaz MK Azman kahwin, saya teringat syoknya kalau aku bawa sahabat-sahabat Latah Hazan datang ni. Saya memang macam tu. Sian kan orang tak ada anak ni, macam tu lah kot kan. Bila pergi mana-mana, bang ni best ni kalau kita ajak sahabat-sahabat Latah Hazan ni. Mesti macam tu. Jadi hari ni rezeki ada di atas bas. InsyaAllah lain kali semoga semua. Kalau kata Ustazah nak ikut Ustazah memang kena pakai modal boleh. Kat masjid-masjid FOC hampa tak mai pula. Sekian dimaklumkan. Okay. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, justru apakah yang perlu kita buat? Ni dah baca. Okey. Apakah yang lebih buruk selain daripada perasaan putus asa? Membuat kita berfikir ingin jatuh sedalam-dalamnya ke dalam jurang. Betul? Tenggelam sedalam-dalamnya ke dasar lautan. Tidur dengan lena tanpa pernah berharap akan bangun kembali. Ni bab tidur ni kan, ya Allah. Kalau hang tidur sampai tengah hari baru nak pergi cari makan, itu namanya bukan breakfast, itu brunch. Lepas tu tanya kenapa sakit. Lepas tu tanya kenapa tak kaya-kaya. Habis tu buat tak mata saja. Kena bulat mata. Sekian dimaklumkan. Kalau nak hebat, berjaya, kaya, tidak ada tidur sampai tengah hari, wahai anak muda. Tidak ada. Semalam kan sebelum saya tidur, mulalah cerita ni kan. Sebelum saya tidur, saya terbuka satu TikTok yang Siti Zuraidah Ibrahim, sahabat kita, share dekat Facebook dia. Dan kita tengok kisah kejayaan anak muda yang daripada zaman dia belajar, cikai-cikai je, cikai-cikai, motor kapcai, macam-macam lah sahabat-sahabat rahmat Allah. Daripada dia student, dia gigih. Saya kan bila jumpa orang macam ni, saya teringat apa saya buat daripada zaman saya belajar. Ya Allah, Tuhan tak ada istilah rehat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya pelik kalau ada orang boleh tidur sampai tengah hari. Saya pelik. Sebab saya daripada muda memang macam-macam kerja nak buat. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, muda lagi tu. Ya, terima kasih Ustaz. Ustaz kata muda lagi, Ustazah. Jadi Masya Allah, dia sekarang ni sudah menjadi seorang yang sangat-sangat berjaya. Bergelar doktor, profesor, mengajar puluhan ribu orang dalam bidangnya, bisnes online ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada satu dia punya transkrip tu, dia tunjuk dia punya, sekejap je lah kan, tapi kalau kita tengok juta tau sahabat-sahabat. Dan luar biasa, dia bawa keluarga dia, kekayaan dia tu dikongsikan dengan semua orang-orang yang dia sayang. Kita cemburu tak tengok orang macam ni. Dan saya begini adalah orang-orang yang memuliakan orang tuanya. Orang-orang begini adalah orang yang berkongsi kejayaannya dengan orang lain. Masya Allah. Dia tak kaya seorang lagi. Mak bapak je tak. Ustaz kata dalam beg tu mak bapak je tak ada. Ada? Okey dah. Okey, line dah kembali semula. Minta maaf ya sahabat-sahabat dalam talian. Okey, yang atas bas ni tak apa, Ustazah bagi keizinan. Nak berlelapan pun tak apa. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Atas bas ada orang mendengar ke? Ramai lagi.
Sebab takut ya dalam talian, insya-Allah kita teman-teman ustazah. Mana tadi hilang dah. Apakah yang paling menakutkan dalam hidup kita selain kita benar-benar menyerah menghadapinya? Selain kita merasa hidup keseorangan, sedangkan yang lain mengasingkan hidup kita. Semua orang hanya mampu menyaksikan dan menonton kita bekerja keras, berjuang dan berkorban. Orang lain tukang jadi pemerhati je kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita berkorban, kita berjuang, kita bekerja keras, jadi pemerhati. Yang perit, yang sakit kita. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang nak berjaya tu siapa? Yang nak dapat redanya Allah tu siapa? Maka kita fokuslah dalam sakit, berjuang yang seketika untuk menikmati kejayaan yang selama-lamanya. Bahkan mereka tidak mahu membantu kesusahan yang sedang kita alami. Ada orang yang bila tengok kita sakit, susah dalam pengorbanan, tu apa yang susah-susah tu bekerja tu? Tu apa yang siang malam tu cari duit lagi? Tu dah pencen buka kedai makan lagi pasal apa tu? Orang boleh bercakap. Orang tak tahu apa matlamat kita. Okay? Macam ni ustazah. Okay. Kita mengerti hal itu kerana kita ada dunia masing-masing. Ada tabungan hidup masing-masing. Ada matlamat masing-masing. Kalau matlamat nak membeli sahabat, masih boleh bekerja bagi nak untuk beli dunia. Tapi nak beli akhirat takkan mampu dengan duit kita semata. Faham ya? Itu sebab ada sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya masih bertungkus lumus untuk mengkayakan dirinya, untuk menyenangkan dirinya di akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Tapi untuk dirinya, okey, comel balik dah. Okey. Okey, Kak Yun jangan tunjukkan pakai kaki saya sebab saya kena tahan kitab nanti sebab saya kena naikkan. Mana tadi? Okey, sikit lagi. Kita mengerti. Mana dia akan gangguan banyak. Okey. Sahabat-sahabat, driver kata lepas daripada ni mana? Ni RNR Tapah. Lepas RNR Tapah ni, kita akan sedikit ada gangguan lain Jadi kalau terus putus ustazah tak sambung, kita sambung besok. Tapi kalau putusnya sikit-sikit macam tadi ustazah, kita mengerti hal itu kerana tidak ada dunia masing-masing. Kita ada dunia masing-masing, maksudnya kita ada hidup masing-masing. Adil betul, betul-betul adil. Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali muncul. Bilakah semua berubah? Bilakah keadaan akan berpihak pada jiwa yang hakikatnya lemah? Bilakah penderitaan akan berganti bahagia? Bilakah semua kepiluan ini akan berakhir? Ya, murung hanya itu kata yang terngiang. Ada orang memilih untuk murung. Murung, duduk seorang-seorang termenung, dia rasa itu bahagia. Tak sahabat, syaitan akan mencelah masuk. Itulah kerugian yang paling besar. Bila diuji sikit, kita lemah, kita murung, itulah kerugian yang paling besar. Entah bagaimana takdir akan mengarahkan, hanya berharap padanya satu-satunya tindakan yang mampu kita buat. Tapi agak-agak dah nak sebut berharap pun. Berharap tapi sembahyang tak juga. Berharap tapi ibu ayah disakiti juga. Berharap tapi pasangan hidup masih lagi dianiaya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, seorang yang berharap padanya hanya buat apa yang dia suka. Baik, walaupun luka hati kita belum sembuh secara sempurna, belum sepenuhnya terubat, tetapi jangan biarkan diri kita terbeban dengan memberi peluang membuat luka baru. Sahabat, kenapa kita memilih untuk murung? Masalah A tak selesai lagi menyebabkan kita murung. So dengan murung, kita tak boleh berhijrah. Sabarlah aku. Okey, dah. Okay, dah, tak jadi nak nyanyi. Okey, kalau kita memilih untuk murung kerana masalah A, B, C yang terlalu banyak kita kata, kita tak akan berganjak untuk mencuba D yang mungkin mendatangkan kejayaan pada kita. So syaitan akan bertepek, tak payahlah kau duduk macam ni, ada je orang bagi kau makan. Bini kau tu bising je, tapi dia bagi juga kau makan kan. Maka akhirnya kita akan kekal kemurungan. Ruginya kita tidak mencuba untuk next step. Mungkin kejayaan itu ada pada step yang seterusnya. Ya sahabat-sahabat, entah bagaimana takdir akan mengarahkan,
hanya berharap padanya satu-satunya tindakan yang mampu kita buat. Walaupun luka hati kita belum sembuh secara sempurna, belum sepenuhnya terubat, tetapi jangan biarkan diri kita terbeban dengan memberi peluang membuat luka baru. Jangan biarkan ada perkataan menyerah dalam kamus hidup kita. Meskipun jatuh, terperosok, dicaci, dihina, dibenci, kita tidak akan mempedulikannya lagi. Kita tidak akan membiarkan kata-kata yang menjatuhkan itu menyurutkan semangat kita. Masya Allah, tabarakallah. Jangan biarkan hinaan menjadi faktor kita mengalami kekalahan terbesar dalam hidup. Tuhan selalu bersama kita. Jom kita ulang. Atas pas kuat-kuat. Tuhan selalu bersama kita. Ulang. Tuhan selalu bersama kita. Alamak Kak Yud, sekali lagi Kak Yud. Syoknya tunjuk depan Kak Yud. 1, 2, 3. Tuhan selalu bersama kita. Takbir. Oh, semangat atas bos ni masa-masa. Apa maksud takbir tu? Allah Maha Besar. Allah yang memberi segala-galanya kepada kita. So bila kita rasa down, sebut Tuhan selalu bersama kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Kata sahabat la tahzan. La tahzan, innallaha ma'ana. La tahzan, innallaha ma'ana. La tahzan, innallaha ma'ana. La tahzan, innallaha ma'ana. Alamak, mic sedap sekali lagi. La tahzan, innallaha ma'ana. La tahzan, innallaha ma'ana. La tahzan, innallaha ma'ana. La tahzan, innallaha ma'ana. Okey, sambungan dia malam ni di Menara Al-Usta. Sekian dimaklumkan. Okey, terima kasih. Spotting ni orang bagi suara jadi sedap. Sebenarnya penyanyi-penyanyi ni suara tak berapa sedap pun, tapi sebab pandai main mikrofon, subhanallah. Okey, kita teruskan. Mana tadi? Jangan biarkan hinaan menjadi faktor kita mengalami kekalahan terbesar dalam hidup. Tuhan selalu bersama kita. Kita mungkin tidak akan kuat menghadapi deretan badai yang terus menghalang kita. Bukankah Tuhan selalu bersama kita? Jiwa perlu teguh, hati perlu kukuh. Kita perlu mampu melalui dugaan ini semua. Tidak goyah, lembik, tidak terus-menerus manja. Siapa nak manja atas bas ni? Kena babak dengan Ustazah. No manja-manja, okey? Manja dengan suami tak apa, sekian. Hidup ini, salah. Hidup itu keras. Jadi tidak boleh lambat-lambat bertindak. Dunia nyata itu begitu kejam, tidak mahu bersahabat dengan kita. Dunia nyata itu begitu kejam, tidak mahu bersahabat dengan kita. Sebab tu kita kena berpisah dengan dunia, sahabat. Tapi bukan minta mati, okey? Walaupun sering kali dunia tidak mahu berpihak kepada kita, bukan bererti kita hanya perlu diam tanpa melawan. Sekiranya mahu menangis, menangislah. Selagi mana dapat membuatkan kita lebih tenang, berteriaklah. Dalam bas ni kalau ada masalah jangan berteriak sekarang, sabar Ustaz. Menjeritlah sekeras mungkin. Menjeritlah sekeras mungkin. Sebab tu kadang-kadang sahabat-sahabat, jeritan itu apa? Kita bercakap dengan Allah di dalam hati, berjaya mengetuk arasnya Allah. Ya, aku mendengar, kata Allah. Allah dengar sahabat-sahabat. Tak perlu dengan satu jeritan yang begitu kuat dalam berdoa, tak perlu. Sekiranya ingin menyerah, menyerahlah. Ingin berputus asa, berputus asalah. Tetapi kita tidak akan memperoleh apa-apa pun. Bahkan hanya menikmati perkara yang bernama putus asa pun kita tidak akan mampu. Perkara yang akan kita peroleh hanyalah rasa perih dan menyesakkan hati. Jadi
Jangan berputus asa. Kuat-kuat atas bas. Jangan berputus asa. Sekali lagi. Jangan berputus asa. Sekali lagi anak-anak. Jangan berputus asa. Terima kasih makcik-makcik tadika sekalian. Sporting kan? Tu dia sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, Ustazah belum berkenalan lagi dengan mereka. Ramai yang first time ikut Ustazah Rehlah tau. Okey, kita tutup kuliah kita hari ni dengan satu warna biru ni bila warna biru ni maknanya bicara Ustazah Zai. Subhanallah, seandainya kita rasa sudah tidak mampu, tiada alasan untuk tidak duduk. Okey, duduklah seketika sebab kita dah tak mampu. Berdiri tak larat, sakit kaki, duduklah Ustaz. Sekiranya sudah tidak kuat menanggung derita, biarkanlah sesekali kita deraikan air mata. First kan bang? Dekat Yun ada dekat PWTC semalam. Korea Johan. Tarik Johan. Korea nombor 2. Dekat Yun ada dekat PWTC semalam. Okey, tak ada. Bukan PWTC. PWTC. JL ni. Okey, sekiranya sudah tidak kuat menanggung derita, biarkanlah sesekali kita deraikan air mata. Bersujudlah, menangislah, mintalah pertolongan daripadanya. Tiada lebih faham keadaan hati seorang hamba selain daripada Tuhannya. Tiada yang lebih faham keadaan hati seorang hamba melainkan Tuhannya. Ya Allah, cakap perkataan ni kan sahabat, saya sambil menulis, sambil rasa macam meninggi air mata. Sungguh 40 ke umur kita, 60 ke umur kita, tak ada siapa yang paling faham kita, termasuk orang yang tidur sebantal dengan kita, anak yang duduk dalam kandungan kita, tak mungkin boleh faham sepenuhnya kecuali Tuhan yang menciptakan kita. So kenapa kita perlu bersandar melampau-lampau kepada makhluk tanpa kita sandarkan diri kita yang sesungguhnya kepada Allah Rabbul Jalil, pemilik sekalian alam. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, berakhir sudah pelajaran kita pada hari ini. Subhanallah. Zai Ahmad kata best kan, banyak lagi tempat duduk kosong tu nak ikut. Bukan sahabat, tempat duduk tu kami akan berhenti RTC sekejap lagi, nak ambil 4 orang sahabat Latahzan. Dah ada orangnya dah kat belakang tu. Ayu Amma, jangan tahan kami tepi jalan untuk nampak seat kosong tu nak diisi. Tak, kami cuma minta bantuan doa daripada anda semua. Sebab insya-Allah dalam doa-doa kami sebagai musafir ada doa untuk sahabat-sahabat Latahzan. Betul tak sahabat-sahabat yang rahmati Allah? Okay, kita doakan semua kita kekal berkasih sayang, kekal mendoakan. Allah cantum eratkan hati-hati kita berkasih sayang semata-mata mengharapkan keredaan Allah. Walaupun pernah bersalaman, berdakapan ataupun tidak, kita tetap bersyahadah yang sama, berkiblatkan sama, nak masuk syurga yang sama. Kita sedang mencontohi akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pening sikit, semoga ustazah tak pening. Siapa bunga lawang yang pening ni atas bas ke orang yang dalam talian pening sebab ustazah bergegar-gegar? Maka kita tengok ni kuih yang sangat sedap ni. Kami hari ni ustazah tak payah order apa-apa makanan pun, masya-Allah, macam-macam makanan ada. So kita nak jalankan lagi. Sebab yang dengar ceramah dia penat, yang berceramah dia tak penat. Okey, bye-bye. Doakan kami, insya-Allah. Saya cuba untuk live sikit-sikit daripada Menara Al-Usta malam ni, insya-Allah. Kami akan ziarah Pondok Asy-Syatiri di Yan, Kedah, ataupun bertemu dengan wakilnya untuk menerima sumbangan daripada kami. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala baru meneruskan perjalanan ke Al-Usta. Ampun maaf zahir batin. Terima kasih sayang-sayang semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.